kurniaan Tuhan bukan disebabkan doa. Kurniaan Tuhan Allah Ta'ala beri, Allah Ta'ala menentukan semata-mata dengan penentuan dia. Hamba nak bagi 4 dalil. 4 dalil. Tengok pelan-pelan. Tak faham, sekali lagi tanya balik. Betul ke Ustaz, kami berdoa selama ni tiba-tiba Tuhan bagi? Tak, Tuhan bagi bukan sebab kita minta, tapi Tuhan bagi semata-mata penentuan dia. Mana dalil yang pertama? Salin, yakni dengan sifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Tuan-tuan mengaji sifat 20 lama dah. Hari ni kita guna sifat 20 untuk beramal. Apa makna qiyamuhu ta'ala binafsih? Allah Ta'ala memerintah alam ni tuan-tuan tanpa bergantung dengan orang lain. Allah Ta'ala tak berharap kepada orang lain. Allah Ta'ala tak bergantung pada orang lain. Kalau kita merasakan Allah Ta'ala menentukan tiap-tiap kehendak manusia dengan doanya kita, bermakna Allah Ta'ala telah merubah sifat dia bergantung kepada doa kita. Sifat bergantung Tuhan kepada doa kita mustahil. Kerana Allah Ta'ala perintah alam ni bukan bergantung dengan orang lain. Sebab Tuhan itu tiada asbab, Tuhan itu berhukum dengan tiada kerana. Satu. Dalil yang kedua, betul ke Ustaz, kami berdoa lama dah ni, tiba-tiba apa yang Tuhan beri selama ni bukan sebab kami minta, tapi semata-mata penentuan dia. Salin jawapan yang kedua. Jawapan dia ya. Mana dalilnya? Yakni dengan sifat iradatnya Tuhan. Apa makna iradat? Tuan-tuan mengaji sifat 20 lama dah. Arti iradat ialah menentu Tuhan akan tiap-tiap perkara daripada perkara mungkin. Tuhan bagi tu, Tuhan bagi ni, tapi tentu tu dengan kehendak dia, bukan dengan kehendak kita. Tuhan bagi itu dengan kehendak dia. Dalil, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Hoi manusia, kamu yang merancang, waktu yang sama aku juga merancang, tapi antara kamu dengan aku, Tuhan kata, akulah sebaik-baik perancangan. Mu berkehendak, aku berkehendak, tapi waktu yang sama Tuhan kata, akulah Tuhan sebaik-baik berkehendak. Kesimpulan, dalil yang kedua nak meyakinkan fakta tadi, yakni dengan sifat iradatnya tu Tuhan. 2. Jaga Jawapan yang ketiga, betul ke Ustaz, tak nampak lagi ni, kami berdoa lama dah, tapi rupa-rupanya apa yang Tuhan beri bukan disebabkan kita minta, tapi apa yang Tuhan beri semata-mata penentuan dia. Dalil yang ketiga, soalan. Lagi 5 tahun tuan-tuan nak berdoa, agak-agak kita tahu tak nak baca apa? Baju hitam jawab, tak tahu. Usah kata 5 tahun, minggu depan pun kita tak tahu nak berdoa apa. Hidup ke mati pun tak tahu. Tapi haji, agak-agak Allah Ta'ala tahu tak lagi 5 tahun kita nak berdoa apa? Jaga jawapan tu mudah. Nak syarah begitu payah. Hamba sendiri nak syarah begitu payah. Nak tanya, macam mana haji baju purple boleh yakin? Lagi 5 tahun aku sendiri tak tahu nak berdoa apa, tapi Allah Ta'ala boleh tahu aku nak minta apa. Apa jawabannya? Sebelah pakai serban, apa jawaban dia? Pakai spek mata, hak belakang tu. Lagi 5 tahun kita sendiri tak tahu nak minta apa, tapi Tuhan boleh tahu kita lagi 5 tahun nak berdoa apa. Baju kuning, agak-agak apa jawaban dia? Tak nampak belakang dia? Bermakna kita kaitkan sifat ilmu Tuhan. Jawapan tu kena dah, tapi kurang tepat lagi. Baru 98%. Baju putih belakang dia. Dengar Nabi kata, bila benda tu Tuhan letak, bila benda tu Tuhan letak, dia tahulah benda tu buat apa. Hakikat ketuhanan, tiap-tiap perbuatan kita tak terlepas daripada perletakannya Tuhan. Dalil, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Hoi manusia, Tuhan kata, aku yang buat kamu daripada tak ada kepada ada, dan aku juga yang buat segala perbuatan kamu. Gerak kamu, duduk kamu, berjalan kamu, tidur kamu, makan kamu, rukuk kamu, sembahyang kamu, semua aku buat. Kesimpulan, tiap-tiap perbuatan kita tak terlepas daripada perbuatan dan perletakan Allah Ta'ala. Kesimpulan, bila Tuhan letak benda tu, Tuhan tahulah benda tu baca apa, buat apa. Contoh paling mudah tuan-tuan hari ni tengah datang di masjid pada malam ni naik motor, tiba-tiba anak SMS, ayah, mana kunci kereta spare? Sebab dia nampak dekat rumah kereta ada, tapi ayah tak ada. Ayah buat kunci kereta sekali, join dengan kunci motor.
ayah datang ke surau naik motor. Tuan-tuan jawab dengan mudah. Abangah masuk bilik ayah, naik tingkat 2, buka laci nombor 3. Dalam tu ada kunci spare. Sekali lagi lepas keluar, kunci spare letak tempat asal balik. Soalan, kenapa tuan-tuan boleh jawab dengan begitu mudah? Sebab kita tahu tak? Kenapa tuan-tuan tahu? Sebab kita letak. Bila mana barang yang kita letak, kita tahulah benda tu berada di mana. Tak usah kuncilah tuan-tuan. Haji, kalau hamba tanya peti air duduk dekat mana, hamba yakin haji boleh jawab. Boleh bagi tahu angle siap-siap dekat mana. Sebab apa? Sebab kita yang susun. Sebab kita yang letak. Bermakna kalau makhluk yang begitu kecil kita letak, kita boleh ingat. Apalagi makhluk yang begitu besar yang dipimpin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulan, tiap-tiap yang berlaku tak terlepas daripada perletakan dan penentuannya Tuhan. 3. Yang keempat nak bagi yakin lagi. Tak usah katalah tuan-tuan lagi 5 tahun, kita tarik pula kepada malam ni. Yang tadi jauh, kita bawa pula yang dekat. Betul ke Ustaz, kami berdoa lama dah ni, tiba-tiba Allah Ta'ala beri bukan sebab kami minta, tapi semata-mata penentuan dia. Benar. Dengan jawaban yang keempat, hamba nak tanya tuan-tuan, insya' sekali lagi tuan-tuan nak berdoa wa imma kita berdoa secara berjemaah, wa imma kita berdoa secara seorang diri. Soalan, agak-agak sebelum tuan-tuan melapaskan doa, Allah Ta'ala tahu ke tidak tuan-tuan nak baca apa? Allahumma salli ala Muhammad. Sebelum Musa kata mulut nak berdoa, sebelum hati tuan-tuan tergerak, aku nak minta apa malam ni, agak-agak Tuhan tahu tak kita nak minta apa? Allahu Akbar. Mana mungkin benda yang Tuhan tahu dah, tiba-tiba kita kata Tuhan bagi sebab kita berdoa. Sebab sebelum kita kata pun Tuhan tahu dah. Usah kata Tuhan tahu dah, penentuan benda tu pun Tuhan tahu dah. Allahu Akbar. Contoh paling mudah, petang tadi mak kita jatuh bilik air tuan-tuan. Kemudian masuk ICU. Malam ni ya Allah Ustaz, minta malam ni supaya hajat mak saya duduk dalam ICU. Kita angkat tangan, ya Allah mak aku sakit ya Allah. Sebelum kita kata mak kita sakit, Tuhan tak tahu ke mak kita sakit? Tuan kameraman bagi jawapan. Macam mana Tuhan tahu? Dia yang bagi sakit. Allahu Akbar. Bila Tuhan bagi sakit, Tuhan tahulah benda tu sakit. Kerana tiap-tiap perbuatan manusia tak terlepas daripada penentuan tu Tuhan. Dalil, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Ya Muhammad, katakan kepada mereka yang mengaji pada hari ini, la yusibana, sekali-kali tidak akan kena musibah kepada kita, illa ma kataballahu lana, malaikat yang Tuhan tulis dah, malaikat Tuhan tentu dah pada azali. Jadi kesimpulan, mana mungkin doa ni tuan-tuan untuk Tuhan. Tu hujung sekali Sebab tu kalau mengaji ilmu tasawuf, akhir sekali akan datang satu kepahaman, sebenar doa ni tuan-tuan bukan untuk Tuhan. Habis Ustaz, kalau doa bukan untuk Tuhan, untuk siapa? Kata ulama sufi, doa ni kembali kepada kita balik. Kembali yang mana? Sebab tu ulama syarah, walaupun pada syariat kita menceraikan tuan-tuan, syarat berdoa ada 3, tapi pada hakikat yang kita dapat cuma 2. Walaupun pecah dah, kena pecah lagi. Walaupun asal ada 3 syarat, tapi pada hakikatnya tuan-tuan dapat cuma 2. Apa yang tuan-tuan dapat selama ni, sebenar pada hakikat tuan-tuan dapat cuma muhasarah dan cuma mukafarah. Ijabah tuan-tuan tak dapat. Sebab apa? Kerana Tuhan bagi, bukan sebab kita berdoa. Tuhan bagi semata-mata penentuan yang Tuhan tulis pada azali. Maka jawapan dia, ijabah ni hak siapa? Ijabah ni tuan-tuan sebenarnya hak Tuhan. Hak kita yang mana? Rupa-rupa hak makhluk ialah ijabah dan mukafarah. Jadi kesimpulannya, bila mana kita berdoa, tuan-tuan tak perlu nampak yang ini dah. Sebab Tuhan nampak lama dah ijabah Tuhan susun lama dah. Hari ni yakin, tiap-tiap kali kita berdoa, bila mana kita amin, rupa-rupa doa aku Tuhan simpan dan Tuhan menggunakan untuk menghapus dosa-dosa yang lalu. Barulah kita nampak begitu baik dan cerdiknya Allah Ta'ala mengatur kebajikan bagi makhluk. Artinya, rugilah bagi mereka yang malas berdoa, bermanfaatlah bagi mereka yang banyak berdoa. Kerana apa? Tiap-tiap kali kita berdoa, kemudian kita amin, maka tiap-tiap doa kita Tuhan simpan dan gunakan bagi penghapus dosa. Ijabah dapat tak? Tak dapat. Sebab apa? Kerana ijabah itu hak tu Tuhan. Faham mana ibarat? Jadi kita habiskan tazkirah kita pada malam ni dengan sebuah syair. Kalau mengaji tasawuf,
kena mengaji syair. Sebab apa tuan-tuan? Syair ini kaedah untuk cepat faham. Macam hamba di pondok lah tuan-tuan, nak baca kitab pekah-pekah yang besar-besar payah. Ulama' bantu kita, kecilkan kitab, akhir sekali jadi apa? Dipanggil jadi matan. Matan tu syair lah. Itu yang orang duk hafal di pondok. Nak hafal kitab tauhid payah tuan-tuan, begitu besar. Ulama' bantu kita, kecilkan kitab, akhir sekali jadi apa? Matan jauharah. Contoh tu yang kita hafal, fakullu ma amarahu yartakibu wa manaha an fi'lihi yajtanibu wa kana lillahi waliyan in talaba thumma zadahu mimma ahabba. Baca syair terbayang dah sifat-sifat tu Tuhan. Dah. Sebab tu dengan bersyair ni mudah. Contoh lain, nak faham sirah Nabi lambat tuan-tuan, kitab begitu besar. Ulama' bantu kita buat ringkasan, kecilkan kitab sejarah, akhir sekali jadi apa? Barzanji. Tu yang kita duk baca. Al-jannatu wa na'imuha sa'adu liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Allah Allah Allah. Fahamnya tak? Dah. Abtadi'ul imla'a bismi dzatil aliyah. Allah Allah. Tu yang lapar lah tu. Dah. Mustadirra faidal barakati ala ma analah wa aulah. Allah Allah. Dah lah tu, sejam dah tuan-tuan. Dah. Tapi satu habuk pun tak faham. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau tuan-tuan gunalah saki-baki tuan-tuan yang berumur 60 tahun, ambil cuma 3 hari dah. Sehari pergi kedai, cari di pasaran. Ada tuan-tuan yang di pasaran sekarang ni makna-makna berzanji. Tuan-tuan baca sekali lalu. Artinya bila mana kita pergi program, kalau orang baca, terbayang sudah sifat Nabi, zuhir Nabi, perangai Nabi, syafa'il Nabi SAW. Nak bagi ibarat, dengan bersyair kita mudah mengingat. Dah. Sebab tu kesimpulannya mudah. Kalau tuan-tuan nak faham seluruh pengajian kita pada malam ini, maka wajib hafal syair. Dah. Baca, naik kereta boleh baca, naik motor boleh baca, tengah masak boleh baca, tengah bekerja boleh baca. Baik. Bismillahirrahmanirrahim dah. Hamba baca dahulu sekali lalu, saat lagi kita pakat-pakat baca sekali. Boleh? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Lagunya begini, syarahnya begini. Kalau berdoa kepadanya Tuhan, hamba yakin tuan-tuan, doa ini satu keperluan kita sebagai hamba Allah Ta'ala dah. Hari-hari kita berdoa. Syarat rukunnya jangan tinggalkan. Alhamdulillah malam ni kita dah mengaji 3 syarat dan 5 rukun. Bermakna beramallah. Bila kita berdoa, nampak 3 syarat, nampak 5 rukun. Apa 3 syarat? Ada ijabah, ada muhasarah, ada mukafarah. Tapi setelah kita mengaji, kita buang satu. Ijabah tak ada. Sebab ijabah tu hak tu Tuhan. Dia bagi dengan pengetahuan dia. Habis doa aku selama ni ke mana? Rupa-rupa Tuhan simpan. Allah baiknya Tuhan. Rupa-rupa Tuhan guna untuk penghapus dosa-dosa yang telah lalu. Apa 5 rukun? Kalau ada penentuan, tentu dapat. Kalau tak ada penentuan, tentu tak dapat. Kalau cepat, cepat. Kalau lambat, lambat. Yang kelima, sekalipun penentuan ada, walau tak berdoa, tentu aku yakin dah dapat. Baik. Kalau berdoa kepadanya Tuhan, syarat rukunnya jangan tinggalkan. Kalaulah ada penentuan Tuhan. Ini kunci dia. Kalau benda tu ada penentuan, tetap mendapat, jangan ragukan. Yakin dapat. Dah, tak ragu pun pada hati. Sebab tu mukadimah hamba dah kata dah. Kesimpulan natijah ilmu kita pada hari ni, nak membenarkan firman Tuhan, ud'uni astajib lakum. Bila Tuhan kata astajib, yakin dah astajib. Yang kedua, tak buruk sangka dengan Tuhan. Dah. Rangkap yang kedua. Kalaulah lambat penentuan Tuhan, dah lambat lagi Tuhan nak bagi menang. Apa kunci dia? Sabarlah kita, jangan susahkan. Perbanyakkan bersabar kepada Allah Ta'ala. Kerana tiada makam yang tertinggi antara makhluk melainkan makam sabar. Kalaulah tak ada penentuan Tuhan, takdir kata contoh, kalau dekat tenang tak menang juga. Contoh dah. Habis di mana usaha kita selama ni? Yakin disimpankan ia di hari kemudian. Allah lagi suka. Bila tak menang lagi suka.
Sebab apa? Rupa-rupa Tuhan simpan seluruh kerja kita untuk akhirat. Sedangkan dunia sementara, akhirat lagi abadi. Kalau menang, kita masam sekejap. Dah. Rupa-rupa doa aku Tuhan bagi ijabah. Allah Akbar. Faham mana ibarat? Wallahu alam. Jelas? Dah. Baik. Boleh pakat-pakat baca. Sebab itulah tuan-tuan, syair ni nak cerita hebat tak hebat, usah kata orang berdoa, orang main golf pun boleh beramal. Dah. Tuan-tuan yang kaki golf pun boleh beramal dengan syair ni. Contoh, besoklah takdir kata dah, aku nak niatlah hari ni kalau sampai par 3 aku nak hole in one. Apa makna hole in one? Pukul terus masuk. Kemudian tengah buah kereta ni berdoa dah, ya Allah, ya Tuhanku, aku minta sekali je ya Allah, kalau aku dapat par 3 hole in one dah. Bila sampai par 3, letak bola, baca dulu rangkap yang pertama. Kalau berdoa kepadanya Tuhan, ya Allah, hari ni aku minta denganmu dah, nak hole in one. Syarat rukunnya jangan tinggalkan. Boleh jadi masuk, boleh jadi CP, boleh tentu tak masuk. Betul tak? Baik. Kalaulah ada penentuan Tuhan, kalau Tuhan tulis daripada azali, tetap mendapat, jangan ragukan. Sekalipun sepak dengan kaki tentu masuk tak? Tentu kalau ada penentuan. Walau sepak dengan kaki boleh masuk. Dah. Tapi tak sempurna syariat lah. Baik. Habis rangkap pertama baru pukul. Dah. Pukul-pukul, tengok memang tentu tak masuk, barulah sambung rangkap yang kedua. Kalaulah lambat penentuan Tuhan, boleh jadi par yang ini tak masuk, aku nak cuba par yang lain. Dah. Tapi tuan-tuan, hari ni ke-8 lubang tak masuk. Allah Akbar. Dah. Sabarlah kita, jangan susahkan. Tak usah marah, pergi pating elok-elok, try yang lain. Tapi hari ni semua lubang pula tak masuk. Kalaulah tak ada penentuan Tuhan, aku berdoa dah, tapi penentuan tak ada, kemana doa tadi? Disimpankan ia di hari kemudian. Lagi yakin kita dengan Tuhan, lagi cemerlang kita dengan Tuhan. Faham mana ibarat? Wallahu alam. Baik, kita pakat-pakat baca. Bismillahirrahmanirrahim dah. 1, 2, 3. Kalau berdoa kepadanya Tuhan, syarat rukunnya jangan tinggalkan. Kalaulah ada penentuan Tuhan, tetap mendapat, jangan ragukan. Kalaulah lambat penentuan Tuhan, sabarlah kita, jangan susahkan. Kalaulah tak ada penentuan Tuhan, disimpankan ia di hari kemudian. Allah baik sangka hati kita dengan Allah Ta'ala semua. Dah. Wallahu a'lam. Tak faham tanya, tak tanya faham. Dua tu je. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, soalan. Ya, tanya. Ya? Baik. Sebenar tuan-tuan, hadis dah, yang pertama sekali kena faham. Yang pertama sekali kena faham, tiap-tiap jawapan semua betul. Yang pertama dah, tiap-tiap jawapan semua betul. Tapi ingat, tiap-tiap jawapan yang betul kena letak pada ilmunya yang betul, kena letak pada tempat dia. Sebagai contoh, hamba di kuliah lain orang tanya, dia kata dah, Ustaz, macam mana contoh dikatakan doa-doa yang Tuhan terima? Dah. Kesimpulan, ini semua tuan-tuan dibahaskan dalam masalah syariat. Dibahaskan dalam masalah syariat. Sebagai contoh, hamba yakin tuan-tuan pernah berjumpa hadis yang dibawa oleh guru-guru dah. Dia kata contoh, kalau kita menggunakan pakaian yang haram, nescaya doa terhijab. Dah. Kalau kita makan benda yang haram, nescaya doa yang tak makbul. Semua ni betul. Tapi ini semua dibahaskan pada ilmu syariat. Tapi walhal pada hari ini ialah ilmu yang dibahaskan pada ilmu tasawuf. Hamba bagi dalil dah. Sebagai contoh, nak bagi faham, ilmu tu semua betul, tapi letak betul pada tempat dia. 1 tambah 2, apa jawaban dia? 3 dah. 1 tambah 2 jawaban 3 disyarahkan pada ilmu apa? Matematik. Kita ambil ilmu ni, kita bawa pada ilmu tauhid dah. Rukun iman ada 6. Tak percaya 1 je, 5 ke jawapan dia? Tak, jawaban dia kosong. Bermakna kaedah tadi boleh pakai tak pada ilmu lain? Jawabannya tak boleh. Dah.
Jadi kesimpulan, memang ada hadis Nabi mengatakan sesungguhnya doa orang yang dianiaya tiada hijab antara dia dengan Tuhan. Ni semua dibahaskan pada ilmu syariat. Tapi bila mana masuk pula pada ilmu tasawuf, hakikat kurnia ke tidak bukan disebabkan hamba, tapi disebabkan pengetahuan dan penentuan Allah Ta'ala. Kesimpulannya, kalau tuan-tuan tak cerah lagi, insya-Allah di kuliah akan datang kita masuk pula pada peringkat yang kedua, mensyarahkan doa pada 4 maqam. Kuliah akan datang, kita akan syarahkan pula doa dari segi 4 maqam. Macam mana doa dari segi syariat, apa arti dia, mana dalil dia, mana kepenggunaan dia. Disyarah pula doa dari segi makam tauhid, mana dalil dia, mana puncanya, mana kepahaman dia. Disyarahkan pula pada ilmu tasawuf, mana dalilnya, mana kepahamannya, nak pakai macam mana. Akhir sekali disyarahkan doa dari segi hakikat. Kesimpulan, keempat-empat ni betul. Yang mana faham syariat, pakai syariat sahaja. Yang mana faham tauhid, guna tauhid. Yang mana faham tasawuf, beramal dengan tasawuf. Yang mana yakin dengan hakikat, saya beramal dengan hakikat. Cuma hamba nak bagi faham, yang tadi dibahaskan pada ilmu syariat. Tapi kalau kita bawa pada ilmu tasawuf, tak. Hakikat Tuhan karunia bukan sebab dia dianiaya ataupun tidak, tapi kerana penentuan pada azali. Satu, habis. Soalan lain. Ya tuan. Ini ada cerita pasal mustajab doa di tempat-tempat tertentu ni macam mana? Serupa jawapan tadi. Ni semua dibahaskan dalam masalah syariat. Sebab tu nak bagi faham, syariat tak boleh tinggal. Sebab tu ingat kaedah, tak sempurna tawakal melainkan sempurna syariat. Dengar kaedah dulu. Tak sempurna tawakal melainkan sempurna syariat. Dah tahu dah minggu depan raya Cina nak balik kampung, bawalah kereta pergi servis, cek tayar dan sebagainya. Bermakna besok nak balik kampung, barulah tawakal. Ni tidak, kereta langsung tak semak, tiba-tiba nak tawakal, bermakna tak sempurna. Kesimpulan, walaupun hakikat hebat, tapi kalau kita pakai benda haram, Tuhan terima tak? Tetap tak terima. Sebab tu syariat dan hakikat tak boleh tinggal. Kesimpulan, benda tu perlu juga, tapi dibahaskan ia pada ilmu syariat. Di antara tempat-tempat mustajab di Makkahul Mukarramah. Kalau dekat Malaysia, di antara waktu mustajab bila mana imam nak naik ke mimbar pada khutbah Jumaat. Masa imam berjalan tu, doa. Gunakan doa. Tapi walaupun berdoa, Tuhan bagi, bukan sebab kita berdoa. Pahaman ibarat, wallahu alam. Habis. Baik, soalan lain. Satu Ustaz, boleh. Orang mengatakan kalau kita minta doa, bila kita minta A, dia tak bagi A, dia tukar B. Ya. Ada tak? Kita minta A. Atas penentuan Tuhan, A kita A. Ya. Bagi kita B. Iya dah, sebab hakikat pemberian kan dah kata dah tadi, bukan sebab kita berdoa. Sebab tu dengar dalilnya mudah. Doa tuan-tuan tak boleh merubah penentuan pada azali. Tu jawapan paling mudah Doa tak boleh merubah penentuan pada azali. Mana dalil hamba kata doa tak boleh merubah penentuan pada azali? Kerana ketika kita berdoa pun itu juga satu penentuan. Bermakna kalau Tuhan tak tentu, kita boleh angkat tangan tak? Tak boleh. Hari-hari tuan-tuan baca la haula wala quwata illa billah, masuk dalam hati, beramal. Apa makna la haula? Ya Allah, aku tiada daya upaya nak lari daripada maksiat. Wala quwata, dan juga aku tiada kekuatan nak berbuat taat. Tak usah gedebel lah tuan-tuan. Nak angkat tangan pun tak boleh. Allah illa billah, kalau Tuhan tak tentu. Jadi hakikat nak berdoa pun kalau Tuhan tak tentu, tak boleh angkat. Jadi mana mungkin doa boleh merubah penentuan, kerana doa itu juga merupakan satu penentuan. Sebab tu ingat tuan-tuan, adakah kita boleh merubah kehidupan kita? Jawabnya tak boleh. Habis tu Quran kata innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jaga tuan-tuan, banyak antara kita yang tak mengaji tafsir menyalahkan syarah tadi. Banyak salah syarah. Dia kata apa? Allah Ta'ala takkan merubah satu kaum sehingga mereka merubah diri mereka sendiri. Mana tuan-tuan dapat tafsir ni? Mana kita dapat tafsir ni? Hamba mengaji di pondok tuan-tuan, tafsir ni betul, tapi ulama kata tafsir Mu'tazilah. Tafsir Mu'tazilah tak salah,
Cuma Mu'tazilah mazhab mereka dah lenyap. Sebelum cemerlangnya mazhab 4, mazhab semua ada 9. Di antara yang didokong oleh Abu Daud Az-Zahiri, dipanggil mazhab Mu'tazilah. Dia pegang dengan zahir ayat. Zahir ayat kata, "Innallah, sungguhnya Tuhan tak akan merubah satu kaum sehingga mereka boleh merubah diri mereka sendiri." Mana mungkin kita boleh ubah diri kita? Sebab tu ulama ahli sunnah wal jamaah, empat mazhab dia syarah lain. Syarahnya bagaimana? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah Ta'ala takkan menarik balik satu nikmat yang diberi di atas sebuah kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka kufur kepada nikmat itu, baru Tuhan tarik balik. Kan jauh maknanya. Tadi kita kata kita boleh ubah diri kita. Nak ubah macam mana? Ayat lain kata qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Satu bulu tak boleh bercabut tuan-tuan melainkan Tuhan tulis pada azali dah. Bermakna mana mungkin kita boleh mengubah kehidupannya kita. Jadi bila mana kita memahami perkara begini, kalau tuan-tuan kabur lagi, insya-Allah pada kuliah yang akan datang kita akan syarah doa dari segi 4 maqam. Syariatnya bagaimana, tauhidnya bagaimana, tasawufnya bagaimana, hakikatnya bagaimana. Wallahu alam dah. Baik. Jadi cukuplah untuk hari ini. Mudahan segala pekerjaan kita Allah Ta'ala memberi faham dan menzahirkan pengamalan dalam kehidupan kita. Wallahu alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'na fattabi' qur'anah. Thumma inna 'alaina bayanah. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Ya Allah, apa-apa yang kami baca janganlah engkau lupakan. Ya Allah, apa-apa yang kami dengar janganlah engkau lupakan. Ya Allah, apa-apa yang kami ulang janganlah engkau lupakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujudi wasababil a'zami likulli mawjudin salatan tuhaffizuna bihal Qur'an wa tufahimuna bihal ayat wa tahfazuna biha su'al qawli wal amali wan niyat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Kesilapan kata-kata hamba sebagai seorang anak memohon ampun dan maaf daripada seorang pak dan seorang ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.